Boleh? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita. Walaupun PKP telah dilanjutkan, tapi itu sebenarnya bukan masalah dan tak ada kaitan pun dengan orang-orang yang beriman. Sama ada PKP ataupun tidak ada, orang beriman terus beriman di mana-mana sahaja. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i as-sayyi'ah al-hasanat tamhuha. Dan yang kedua, ikutilah kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Iaitu bila kamu buat dosa, bila kamu buat salah, terus bertaubat dan iringi dengan kebaikan. Semoga kebaikan yang kamu lakukan itu akan memadamkan dosa kamu. Itu saja sikap orang beriman. Di mana saja mereka berada, dalam apa keadaan situasi sekalipun, orang beriman mesti ada dua. Satu, bertakwa pada Allah, sentiasa mentaati Allah dalam apa keadaan. Yang kedua, bila buat dosa, terus bertaubat dan terus melakukan kebaikan selepas itu. Semoga kebaikan yang dilakukan selepas kejahatan akan memadamkan kejahatan. Itu je orang beriman. Jadi PKP ke tak ada PKP ke, itu bukan masalah untuk kita menjadi orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni insya-Allah kita sambung tadabbur di salah satu kelas saya, iaitu di Perdana Haid, Putra Haid, Perdana Haid. Iaitu kita mulakan surah Ibrahim. Kita sampai ayat yang ke-6, surah Ibrahim. Okey, sebelum kita masuk ayat yang ke-6, sebelum kita sambung, cuba kita review, tengok apa maksud-maksud ayat yang lepas. Sebab setiap ayat dalam surah khususnya dia ada kaitan, ada kesinambungan. Jadi untuk memahami ayat hari ini, kita kena faham apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang lepas. Okey, daripada ayat pertama surah Ibrahim, Allah menceritakan tujuan Al-Quran ataupun kitab Allah diturunkan. Tujuan utama kitab Al-Quran diturunkan ialah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, iaitu kejahilan, kekufuran, syirik, maksiat, ila nur, kepada hidayat, kepada ketaatan kepada Allah, kepada ilmu dengan izin Tuhannya. Satu. Yang kedua, ayat kedua Allah beritahu kebesaran Allah yang menurunkan Al-Quran. Jadi hebatnya Tuhan yang menurunkan Al-Quran ialah dia memiliki apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Bukan setakat Allah mencipta, tapi Allah memiliki, Allah mengurus, Allah mentadbir semua yang di langit dan semua yang di bumi. Termasuklah apa yang berlaku sekarang. Kita tengok manusia yang mengurus, manusia yang mengawal penyebaran wabak COVID-19, tapi sebenarnya Allah yang mengatur. Allah telah tetapkan, Allah telah catatkan semua ini akan berlaku sebelum Allah mencipta langit dan bumi.
50,000 tahun. Kemudian Allah beri ancaman kepada orang-orang yang ingkar kepada kehebatan dan kebesaran Allah, yang kufur kepada Allah, yang menolak Al-Quran. Allah berkata, wailun, celakalah. Ini celakalah bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, dan mereka akan dikenakan azab yang syadid, azab yang pedih. Jadi semua azab yang berlaku kat dunia, semua musibah yang berlaku kat dunia bukan pedih, bukan besar. Bahkan Allah sebut dalam surah Sajadah, semua azab yang berlaku kat dunia adalah azab yang paling kecil bila dibanding dengan azab di akhirat. Jadi azab di akhirat tidak boleh dibayangkan. Sebab apa? Sebabnya satu sahaja, iaitu kufur kepada Allah, menolak ajaran Al-Quran. Kemudian Allah beritahu punca manusia menolak Al-Quran, punca manusia kufur kepada Allah, menolak Rasulullah, ialah ayat yang ketiga, allazina yastahibuna al-hayata ad-dunya. Ini puncanya, iaitu mereka cintakan dunia. Semua masalah datang daripada puncanya cinta dunia. Bila dah cinta dunia, cinta anak, cinta harta, cinta rumah, manusia akan buat apa saja walaupun benda itu haram dan bercanggah dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut juga dalam surah Al-Adiyat kan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat-sangat melampau dalam mencintai dunia, yang membawa kepada lakanut, manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpunca daripada hubbul mal, hubbud dunia. Kemudian Allah beritahu ayat yang keempat, Allah rahmat kepada semua hambanya. Allah tak biarkan hambanya dalam kesesatan, dalam meraba-raba mencari kebenaran. Maka Allah utuskan pula seorang rasul, dan rasul itu sebenarnya satu nikmat yang sangat besar. Apatah lagi rasul itu diutuskan bilisani qaumihi. Nabi diutuskan membawa Al-Quran dalam bahasa rasul dan bahasa kaum yang mereka faham. Supaya apa? Supaya mereka senang nak ikut hidayat, supaya mereka senang mengikut kebaikan dan menuju ke syurga. Maka sebab itulah kewajipan utama kita bila mendapat Al-Quran ialah memahami, menghayati dan mengikutinya. Kemudian ayat yang kelima Allah beritahu, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka. Pasti sesungguhnya demi Allah kami telah utuskan Musa dengan ayat-ayat kami. Apa tujuan? Apa matlamat Musa dan juga nabi-nabi yang lain diutuskan? Satu saja matlamat, iaitu akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur, sebagaimana ayat pertama. Iaitu Allah perintah pada Musa, keluarkan kaum engkau daripada kegelapan kepada nur. Tengok, keluarkan daripada kegelapan, iaitu daripada kejahilan, daripada kekufuran, daripada kesyirikan kepada nur, iaitu hidayat. Sedangkan Allah tahu kaum Bani Israel berada dalam azab, iaitu mereka diazab, akan disebut dalam ayat hari ini, ayat 6. Mereka diazab oleh Fir'aun, mereka diseksa, anak-anak kecil dibunuh. Tapi Allah hantar Musa, bukan itu tujuan utamanya. Bukan tak nak selamatkan mereka daripada seksa dunia, tak. Tapi tujuan utama Nabi diutuskan sebenarnya matlamatnya lebih besar daripada nak memberi kerehatan, kesenangan manusia di dunia. Sebenarnya tujuan yang lagi besar ialah nak bagi keselamatan, kerehatan, kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Jadi Allah kata pada Musa, keluarkan kaum engkau daripada kejahilan, daripada kekufuran kepada cahaya. Pandulah mereka, bagilah ilmu kepada mereka. Dan salah satu cara untuk mendorong mereka beriman kepada Allah ialah wazakirhum bi ayyamillah. Peringatkan mereka dengan ayam. Ayam ni jamak, plural. Kalau satu yaum, yaum mana hari, ayam hari-hari. Jadi apa maksud hari-hari Allah? Allah perintah dua pada Musa. Satu, kamu diutuskan supaya keluarkan masyarakat Bani Israel khususnya daripada kejahilan, daripada kekufuran. Biarlah mereka kenal Allah, mereka berilmu, mereka sembah Allah dan mereka mendapat kebaikan. Satu. Yang kedua, wasilahnya, salah satu cara supaya mereka beriman ialah selalu peringatkan mereka dengan ayyamullah, hari-hari Allah.
Apa maksud hari-hari Allah? Bila kita jumpa dalam Quran, bukan dalam ayat ini je, ada juga disebut dalam ayat lain, ayyamullah, hari-hari Allah. Dalam satu hadis riwayat Muslim, daripada Ubay bin Ka'ab, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, innahu bainama Musa alaihissalam fi qaumihi yuzakkiruhum bi ayyamillah wa ayyamillah nu'ama'uhu wa bala'uhu. Maksudnya, kata Ubay bin Ka'ab, aku mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda, iaitu ketika mana Musa mengingatkan pada kaumnya tentang hari-hari Allah, ayyamullah. Maka kata Nabi, hari-hari Allah itu ialah nu'ama'uhu, nikmat-nikmatnya, wa bala'uhu, dan bala-balanya. Subhanallah. Jadi ayyamullah ialah ada dua, satu musibah, yang kedua nikmat. Apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk mentaati Allah, maka dia adalah ayyamullah. Sama ada dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk musibah. Kita boleh buka surah Al-Anbiya ayat 35. Boleh buka surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Anbiya ayat 35. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasa kematian. Di mana kamu berada, apa situasi kamu, setiap jiwa pasti akan rasa kematian. Sebab itulah jangan takut pada kematian, sebab semua akan menempuh mati. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah Allah kata, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah wahai Muhammad, bagitahu pada umatmu, innal maut, sesungguhnya kematian, allati tafirruna, yang kamu lari daripadanya. Semua manusia lari pada kematian, tapi Allah beritahu mereka yang lari daripada kematian. Apa dia? Fa innahu mulaqikum, iaitu kematian akan jumpa kamu. Subhanallah, tengok indahnya bahasa Al-Quran. Allah kata kamu lari, sebenarnya kamu lari nak jumpa kematian. Kamu lagi jauh, tengok kematian dah ada depan kamu, dia akan jumpa kamu. Jadi tidak ada faedah membuang masa kalau kita lari daripada kematian. Yang paling besar manfaatnya ialah bersedia untuk kematian. Sebab tu Nabi kata manusia paling cerdik ialah manusia yang paling banyak ingat kematian dan paling baik persiapannya untuk kematian. Okey, kita balik pada surah Al-Anbiya. Allah kata apa? Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Wa nabluukum, dan sementara mati itu kami akan uji kamu. Apa ujiannya? Apa bentuk ujiannya? Bisyarr wal khair. Sama ada syar, buruk, ataupun wal khair, ataupun khair, kebaikan. Semua tu adalah fitnah, ujian. Jadi Allah nak bagi tahu ujian tu ada dua jenis. Satu syar, benda yang kita tak suka, seperti COVID-19. Tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi makan, tak boleh lepak. Itu ujian. Yang kedua khair. Seperti Allah bebaskan kita daripada COVID-19, kita bebas bergerak. Itu pun ujian. Jadi dua-dua ujian. Jadi jangan kita rasa duduk dalam sekarang ni, dalam keadaan sekarang kita dalam musibah. Tak, sebenarnya kita dalam ujian untuk Allah melihat kita bersabar dan terus taat kepada Allah, ataupun kita marah dan kita tidak redha dengan apa yang Allah takdirkan. Okey? Jadi ayyamullah, kita balik pada surah kita, ayyamullah ialah Allah suruh Musa ingat pada kaum dia tentang ayyamullah. Apa dia? Satu nikmat-nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel. Manna wassalwa, dan juga dalam ayat yang kita akan belajar hari ini juga adalah nikmat. Termasuklah musibah yang menimpa
Bani Israel itu juga adalah nikmat. Jadi kita sambung ayat kita, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala, dan iz, ingatlah. Dia dalam tafsir, ulama mentafsirkan bila sebut wa iz, dia ada satu perkataan yang dibuang. Sebab tu bila dia terjemah, biasanya dia akan sebut terjemahan walaupun perkataannya tidak ada dalam ayat Al-Quran. Apa dia perkataan tu? Wazkuru. Wazkuru. Itu kalau nak terjemah, dan ingatlah. Oleh kamu. Is ketika mana? Allah perintah pada Nabi supaya Nabi sebut, ingat. Ingat apa ni? Ketika mana qala Musa. Musa telah berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Jadi setakat ni apa pengajaran dia? Bila Allah perintah pada Nabi supaya Nabi sebut cerita Musa, apa pengajarannya? Apa kebaikan cerita Musa pada Nabi dan kepada umatnya? Ataupun cerita ni hanya sebagai penglipu lara, macam kita baca cerita Abu Nawas, Mak Jenin. Apa pengajarannya? Pengajarannya pertama, Allah nak beritahu pada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya bila kamu buat kerja dakwah dan kamu diuji, ini satu perkara yang sangat-sangat biasa. Ini adalah sunnat Allah, ketetapan Allah, bukan benda baru. Siapa yang buat kerja dakwah mesti diuji. Ada bukti, ada contoh. Ya, cuba ingat balik kisah Musa. Musa adalah salah seorang rasul yang aku utuskan. Tujuannya sama dengan tujuan kamu diutuskan, itu untuk mengeluarkan manusia daripada kejahilan, daripada kekufuran, kepada nur, kepada ilmu, kepada mentaati Allah. Sama dengan tujuan kamu. Kemudian apa yang Musa dapat? Dapat nikmat, dihidangkan permaidani merah, diberi jawatan yang besar, tak ada. Cuba tengok apa yang berlaku pada Musa. Sebenarnya kisah ada sebab turun ayat ni dalam satu hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, ketika berlaku peperangan Hunain pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah, Hunain iaitu antara Mekah dengan Taif. Setelah Nabi buka kota Mekah, ada segelintir orang Mekah yang tak beriman, dia lari pergi ke Taif dan bergabung dengan orang Taif. Dan mereka memerangi pula Nabi di satu tempat yang bernama Hunain. Dan peringkat awal tentera Islam hampir kalah, sebab mereka rasa bangga dengan bilangan mereka yang ramai dibanding dengan bilangan musuh. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah wahai Muhammad ketika hari peperangan Hunain, bilangan ramai kamu mengagumkan kamu, tapi kamu kalah. Sebab kamu bergantung pada bilangan, pada ramai, bukan bergantung pada Allah. Jadi akhirnya tentera Islam menang, dan daripada kemenangan ini banyak harta rampasan. Unta, kuda, barang kemas, banyak. Dan Nabi mengagihkan harta rampasan ini hampir semua kepada orang Mekah. Ketua-ketua kabilah, orang yang Mekah yang baru je masuk Islam. Ada Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi bagi 100. Setiap seorang Nabi bagi 100 ekor unta. 100 ekor unta. Setiap seorang. Siapa ni? Nabi bagi pada siapa ni? Ketua kabilah Mekah yang baru masuk Islam. Ramai yang Nabi bagi 100. Ada pun orang Ansar, orang yang datang bersama Nabi daripada Madinah, Nabi tak bagi apa-apa. Maka ada seorang Khusairah, bila dia tahu cara pembahagian Nabi, dia bercakap. Dia kata, ma'udila, pembahagian hazihi kismatun ma'udila fiha.
pembahagian ini tidak ada keadilan. Dan wama urida bihi wajhullah. Pembahagian ini dibahagi bukan kerana Allah. Tengok Khusairah ni, katanya seorang sahabat dah lama beriman dan setelah 8 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, dia ikut Nabi tapi masih pertikaikan Nabi. Dan bila dia pertikaikan Nabi, sebenarnya dia pertikaikan Allah. Seolah dia nak beritahu Allah ni tak adil. Allah bagi harta rampasan secara yang tidak adil. Jadi ini ayat-ayat boleh membawa pada kufur. Siapa pertikaikan Rasulullah bermakna dia pertikaikan Tuhan dan boleh membawa pada kufur. Maka yang mendengar kata-kata lelaki ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pun bagi tahu, aku akan bagi tahu pada Nabi kata-kata lelaki ini. Bila dia bagi tahu pada Nabi, Nabi merah muka dan marah. Maka Nabi kata, siapa lagi yang akan berlaku adil kalau Allah dan Rasul tidak berlaku adil? Siapa lagi? Yang aku bagi itu adalah wahyu daripada Allah. Dan bila Allah membahagi, itulah yang terbaik. Itulah yang paling adil. Kalau Allah tak adil, cuba beritahu siapa lagi yang akan berlaku adil. Ya, di atas kertas nampak tak adil. Tapi sebenar, bila datang daripada Allah, ia adalah yang terbaik. Sebab Nabi nak pujuk hati-hati orang Mekah yang baru masuk Islam, khususnya ketua kabilah, supaya mereka terus condong dan terus kuat akidah mereka kepada Islam. Adapun orang yang Ansar yang datang daripada Madinah, mereka tak perlu dipujuk dengan harta. Sebab tu bila kata-kata lelaki itu sangat menyakitkan hati Nabi, ia cuba bayangkan, ini Rasulullah yang Nabi cakap, yang Nabi buat itu adalah daripada wahyu. Tiba-tiba seorang sahabat yang dah lama bersama Nabi, tiba-tiba pertikaikan Nabi. Macam mana perasaan Nabi? Maka ketika itu, Nabi ingat kisah Nabi Musa AS. Nabi kata dalam satu hadis yang masyhur, Faqad uziya Musa aksara min hadza fasabara. Bila Nabi nak marah tu, Nabi ingat kisah Nabi Musa. Inilah hikmah cerita para Nabi, cerita umat-umat dahulu yang dirakam dalam Quran. Antara hikmah yang terbesar ialah untuk menghilangkan kesedihan Nabi kita SAW, untuk menghiburkan hati Nabi yang rasa kadang-kadang rasa putus asa, kadang-kadang rasa sedih disebabkan kaumnya tetap tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata faqad uziya Musa. Maka sesungguhnya uziya Musa. Musa telah disakiti. Siapa yang sakiti Musa tak penting, walaupun kita tahu, iaitu Bani Israel. Apa dia? Terlalu banyak yang Allah sebut dalam Quran. Bagaimana pengikut Musa yang sekejap beriman, sekejap kufur, sekejap lawan dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Musa. Apa dia antaranya? Antaranya ialah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kaum pengikut Musa, kaum dia berkata pada Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami tak beriman pada engkau, kami tak akan beriman sama sekali pada engkau sehingga kami dapat lihat Allah dalam keadaan yang jelas dengan mata kami. Mereka minta satu benda yang tak patut diminta. Begitu juga mereka menyakiti hati Musa bila Nabi Musa ajak mereka berjihad di Palestin. Mereka berkata, izhab anta wa rabbuka, wahai Musa, engkau pergilah dengan Tuhan engkau, wa nahnu hahuna qaidun, kami duduk kat sini, kami akan tengok je. Cuba bayangkan kalau kita duduk di tempat Musa, yang kita ajar, yang kita didik, yang kita pandu sekian lama, tiba-tiba berkurang ajar dan kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan hati. Kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami duduk sini, kami nak tengok je. Begitu juga bila Allah selamatkan kaum Musa, Bani Israel, daripada kejahatan, kezaliman Fir'aun. Setelah melepasi laut dan semua tentera Fir'aun dan termasuk Fir'aun lemas, mati, mereka minta pula pada Musa bukan semakin nak taat, tak minta
supaya Musa jadikan satu berhala untuk mereka sembah, sebagaimana mereka nampak ada sekumpulan sembah. Kata-kata ni uzia, Musa betul-betul disakiti, bukan oleh Firaun. Firaun dengan Bani Israel, yang paling banyak menyakiti Musa ialah Bani Israel. Kenapa? Sebab Firaun tak pernah ikut Musa pun. Firaun tak pernah beriman. Tapi kaum Musa, Bani Israel ini selalu beriman, sekejap lawan, sekejap ikut, sekejap menentang. Begitu juga bila Musa tinggal kaum dia selama 40 hari, Musa balik tengok-tengok sembah berhala. Sangat-sangat menyakitkan. Jadi bila Nabi disakiti oleh sahabat yang dah lama beriman, Nabi ingat kisah Musa. Sesungguhnya Musa telah disakiti aksar, lebih banyak daripada yang aku disakiti sekarang dalam konteks peperangan Hunain. Maka Nabi kata, fasabara, Musa boleh sabar. Musa sabar, ujiannya lagi besar, dia disakiti lagi banyak. Kenapa aku tak boleh sabar? Ini yang menjadikan Nabi seorang yang penyabar. Apa dia? Mengingati kisah-kisah umat-umat dahulu, kisah para Nabi dahulu. Sebab itulah bila kita ada masalah, sedih ke apa, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, semua tu terlalu kecil bila dibanding dengan masalah yang dihadapi oleh para Nabi, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak merawat penyakit hati kita yang bersedih dengan masalah kehidupan, tidak ada jalan lain melainkan kita bacalah Al-Quran. Bacalah kisah-kisah umat dahulu. Baru kita rasa, ya Allah, kecilnya masalah aku. Yang ni pun aku dah tak tahan. Bagaimana aku nak menjadi calon ahli syurga? Jadi cerita-cerita dalam Quran adalah penenang jiwa, perawat kedukaan. Sebab tu yang doa yang saya bagi, bacalah. Nabi ajar bila sedih baca doa ni. Doa yang panjang tu. Saya pernah bagikan. Antara isi kandungan doa apa dah? Jadikan Al-Quran sebagai rabi'ah qalbi. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Sebab semua kehidupan dunia ni kadang-kadang menjadikan aku tak tenang, jiwaku tak tenteram. Maka jadilah perawatnya, pengobatnya ialah Al-Quran. Bila baca Quran dan kita faham, kita rasa, ya Allah, masalah aku terlalu kecil. Kenapa aku tak boleh sabar ni? Okey? Jadi kisah Musa ni adalah penghibur kepada Nabi dan juga kepada semua pendakwah. Okey? Jadi Allah kata, wahai Muhammad, ingatlah ketika mana Musa berkata pada kaumnya, uzkuru, ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah. Nikmat Allah. Cuba tengok, Allah nak bagi faham tentang apa itu nikmat. Sebab selama ni ramai orang faham bila sebut nikmat dia akan sebut apa? Bila saya tanya, apakah itu nikmat? Dia akan jawab apa? Sihat, harta, anak, dapat menantu, dapat berjalan, dapat melancong. Subhanallah. Tengok apa yang Allah bagi definisi nikmat dalam ayat ni. Musa berkata pada kaum dia, ingatlah nikmat Allah. Apa dia nikmat itu? Alaikum, ke atas kamu, ketika mana anjakum. Ini nikmat. Antara nikmat Allah ialah anjakum, dia selamatkan kamu, min ali Fir'aun, daripada pengikut Fir'aun. Ali ni ada dua maksud. Pertama, keluarga Ali Muhammad, keluarga Muhammad, Ali Imran, keluarga Imran. Yang kedua, pengikut. Jadi dalam konteks ayat ni, bila sebut Ali Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun saja. Sebab yang menyeksa, yang menzalimi Bani Israel bukan keluarga Fir'aun saja, tapi satu kerajaan, satu bala tentera dan semua pegawai-pegawai dia. Dari pengikut Fir'aun. Nikmat Allah ke atas kamu, wahai Bani Israel, apa dia? Iaitu Allah selamatkan kamu daripada kezaliman Fir'aun dan bala tenteranya. Apa kezalimannya? Allah sebut ni, yasumunakum. Yasumu mana? Yukallifukum.
dia membebankan kamu, dia menyakitkan kamu, dia menyentuh kamu. Iaitu mereka, keluarga pengikut Firaun, mereka menimpakan. Yasumu boleh kata menimpakan kamu su'al azab. Su' mana jahat ataupun buruk. Kita biasa dengarkan ulama' su', mana ulama' jahat. Ataupun su'ul khatimah, makna kesudahan hidup yang buruk, yang tidak baik. Dari su' mana? Buruk. Kejahatan. Azab. Tengok bahasa Al-Quran. Azab memang dah jahat, azab memang dah buruk, azab memang sakit. Tapi kenapa Allah tambah lagi su'? Jadi kita nak faham ni. Allah bagi tahu nikmat Allah ke atas kamu apa dia? Allah selamatkan kamu semua daripada keluarga Firaun, pengikut Firaun yang telah menimpakan pada kamu bukan setakat azab, tapi su'ul azab. Azab yang sangat buruk. Agak apa dia ni? Apa dia? Allah huraikan. Su'al azab yuzabbihuna. Mereka pengikut Firaun, yuzabbihuna, mereka menyembelih an abna'akum, anak-anak lelaki. Jadi azab yang sangat buruk. Apa dia? Pertama, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Kita cerita ni semua kita tahu kan. Dikatakan bila Firaun mendapat berita daripada Tok Nujum dia bahawa ada seorang anak lelaki Bani Israel yang akan lahir dan akan melawan dia dan akan menjatuhkan kerajaannya. Maka kerana terlalu takut, Firaun keluar arahan supaya semua anak lelaki Bani Israel yang baru lahir disembelih, dibunuh hidup-hidup. Tapi Allah tak kata mereka yaqtulun, mereka membunuh. Yaqtulun mana membunuh. Macam Khidir membunuh budak kecil. Qatala, dalam Quran digunakan perkataan qatala. Qataltan nafsan, qatala, bunuh. Tapi dalam kes Bani Israel ni, Allah tak guna perkataan yaqtulun ataupun qatala. Allah guna perkataan yuzabbihuna. Okey, kalau bunuh, pukul. Sekali pukul dengan, contohlah, kita pukul dengan kayu kat kepala dia, mati. Itu yaqtulun ataupun membunuh. Tapi yuzabbihu ni, dia sebenarnya membunuh juga. Tapi cara tu berbeza. Yang tu yang maksud su'al azab. Sebab yuzabbihu cara dia macam ni. Dia ada perkataan satu lagi. Asal dia perkataan zabaha. Zabaha. Asal perkataan zabaha. Kalau mudhari' dia, yazbahu. Tapi yang yuzabbihu, perkataan yang sama, cuma ditambah sabdu. Zabbaha. Ada sabdu. Zabbaha. Kalau mudhari' dia, yuzabbihu. Ada sabdu. Ini ada sabdu. Kalau kita baca kisah Bani Israel dengan lembu, Allah kata apa? Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu. An tazbahu. An tazbahu baqarah. Musa kata pada kaum dia, sesungguhnya Allah perintah kamu tazbahu. Tidak ada sabdu daripada zabaha. Tapi bila sembelah Firaun dan
pengikut dia menyembelih anak lelaki Bani Israel, Allah tak guna yazbahuna tanpa sabdu, tapi Allah guna perkataan zabha yuzabbihuna. Ada sabdu yuzabbihuna. Tengok bahasa Arab, perkataan yang sama, cuma tambah sikit je sabdu je, jadi gandakan ba, yuzabbihuna, maka makna dia berubah. Okey, jadi kalau zabaha yazbahu tazbahu, sembelih biasa macam kita sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih biasa dan pisau tu tajam. Tapi kalau zabaha ada sabdu, beza, iaitu sembelih berkali-kali dan pisau mungkin tumpul. Sembelih berkali-kali macam ni, macam gergaji. Kenapa? Apa tujuan ni? Tujuannya ialah su'al azab, untuk menyeksa. Ini budak ni, bukan orang tua dan masih hidup. Cara sembelih pun bukan sembelih ayam. Kalau ayam pun kita tak sampai hati nak sembelih berkali-kali, slow je, macam gergaji. Kalau ayam, kambing pun kita tak sanggup buat. Tapi Firaun dengan pengikut dia, hati mereka terlalu keras, mereka adalah bunuh budak. Dan cara sembelih pula, cara membunuh dengan tarik pisau berkali-kali. Itu maksud su'al azab. Rasanya lebih teruk daripada COVID-19. COVID-19 tak disembelih kan? Tengok-tengok rebah. Masuk hospital, kena kuarantin, tak ada disembelih, tak ada apa. Walaupun itu pun azab, tapi bukan su'al azab. Okey? Sama juga ketika perkataan satu lagi, qatta'a. Qata'a. Satu lagi, qatta'a. Perkataan Arab kalau ditambah satu huruf, dua huruf, ataupun tambah sabdu je, makna dia berubah. Walaupun asalnya sama. Tengok qata'a. Qata'a. Qata'a makna potong. Kalau kita potong timun kan, sekali. Itu qata'a. Tapi kalau tambah sabdu qatta'a, potong berkali-kali. Dan ingat tak kisah Nabi Yusuf AS ketika isteri Al-Aziz difitnah, bukan difitnah, memang betul pun. Orang mengatakan dia cuba nak menggoda pembantu rumah dia, budak kerja kat rumah pun nak goda, carilah orang yang hebat kan, yang ada kedudukan, ada keturunan baik. Ini budak pembantu pun nak goda, dia nak buktikan bahawa bukan dia saja tergoda pada Yusuf. Dia panggil semua wanita-wanita yang mengumpat tu, kemudian dia hidangkan makan, kemudian dia bagi pisau satu sorang. Bila dah ready dengan buah-buahan kat depan dan pisau kat tangan, dia suruh Musa keluar. Masa tu semua wanita-wanita yang di tangannya ada pisau melihat Nabi Yusuf yang sangat handsome. Dan masa dia tengok muka Yusuf, dia qata'a ke qatta'a. Siapa baca Al-Quran surah Yusuf dan siapa perasan? Qata'a ke qatta'a? Siapa boleh jawab? Oh, semua tak jawab kan? Ini untung kelas secara live. Sebab jawab ke tak jawab saya tak tahu. Faham ke tak faham saya tak tahu. Ini keuntungan ke kerugian saya tak tahu. Jadi qatta'na, ada sabdu, ada sabdu. Bila ada sabdu, apa makna dia? Wanita-wanita tu memotong jari berkali-kali. Kalau qata'a potong sekali. Kalau qata'a potong jari, bukan potong timun, potong jari berkali-kali. Kenapa ni? Allah nak gambarkan mereka terlalu khusyuk melihat wajah Nabi Yusuf sampai mereka potong bukan sekali, berkali-kali pun mereka tak rasa sakit. Itulah hebatnya wanita bila lihat lelaki yang handsome. Tapi bukan semua. Okey? Jadi perkataan ni, perkataan ada tadabbur. Di sebalik perkataan, di sebalik sabdu ni ada tadabburnya. Jadi Allah nak bagi dia su'al azab. Di mana? Di mana letak su'al azab? Bunuh azab dah. Sembelih azab. Tapi apa dia? Pada sabdu ni, sabdu. Cara sembelih. Okey, apa lagi su'al azab?
Wa yastahyuna, dan mereka yastahyuna daripada hayat, hidup. Kalau tambah alif sinta makna minta, iaitu Fir'aun, kalau anak lelaki dibunuh hidup-hidup secara zalim, kejam. Manakala yang wanita-wanita pula, mereka sengaja minta ataupun biarkan wanita-wanita itu hidup. Mereka membiarkan hidup. Hidup. Yastahyu daripada hayat, kehidupan. Siapa ni? Nisa'akum, wanita kamu. Okey. Kalau menyembelih anak lelaki dengan cara yang kejam berkali-kali, kita faham itulah su'al azab. Tapi kalau membiarkan wanita-wanita hidup bukan mati, di mananya azab? Di mana su'al azab? Ada dua orang kan? Dua beradik ni. Seorang dibunuh, seorang lagi dia biarkan hidup. Yang mana kita kata yang mendapat azab? Yang dibunuh ke yang dibiarkan hidup? Tentu kita akan jawab yang dibunuh. Yang dibiarkan hidup, apa azabnya? Okey, apa jawapannya? Di mana su'ul azab dalam membiarkan wanita hidup? Ini tadabbur. Kalau kita baca terjemahan, kita tak faham. Ini tadabbur. Siapa boleh jawab? Boleh tulis tulis jawapan. Kita ada tim kita untuk baca ni. Ada jawapan? Di mana membiarkan wanita hidup adalah azab? Di mana? Yang azab ni yang dibunuh. Ni, kalau saya tanya, yang kena virus coronavirus ni, kita kata azab. Yang hidup ni saya kata azab juga. Di mana azabnya? Subhanallah. Trauma. Trauma apa dia? Kenapa trauma? Kan dia selamat. Subhanallah. Sebenarnya antara dua ni, anak lelaki dibunuh, disembelih dengan kejam, dengan wanita dia biarkan hidup tanpa suami, tanpa lelaki, dan dalam keadaan didera mental, fizikalnya, dijadikan hamba. Sebenarnya yang ni lagi azab. Yang ni lagi azab. Dia nak habiskan kehidupannya dalam penyiksaan. Cuba bayangkan. Yang ni dah habis dah cerita dia mati ni. Anak lelaki habis cerita. Wanita ni hidup, cuba bayangkan, wanita duduk dalam rumah, musuh semua ada kat luar, perompak, pencuri, perogoh, penzina, tak ada lelaki dalam rumah. Cuba bayangkan perasaan wanita dalam rumah. Mungkin dia rasa lebih baik aku mati. Ini bentuk su'al azab. Su'al azab. Okey, ada satu syair. Inna a'zami raz'i baqa'u an-nisa' wa mautu al-banin. Ini penyair Arab. Dia nak huraikan maksud ayat ni. Apa dia? Sebenarnya yang paling, antara dua yang paling azab, yang mati ke yang hidup? Yang hidup. Sebab hidup dalam keadaan takut, risau dan dizalimi. Jadi penyair ni kata apa? Inna a'zama zar'i, sesungguhnya zar'i ni azab, penyiksaan. Penyiksaan yang paling besar ialah baqa'un nisa, wanita kekal hidup, wa mautul banin, dan anak lelaki mati. Itulah penyiksaan yang paling besar. Sekarang cuba bayangkan orang yang sedang di kuarantin, yang disahkan positif COVID-19 dengan yang mati. Yang mana lebih rasa takut? Yang mati habis cerita dah.
Dia nak hadapi cerita lain pula, iaitu cerita dalam kubur. Jadi cuba rasakan bagaimana azab, su'ul azab Bani Israel, yang daripada itu Allah selamatkan. Sebab tu Allah kata nikmat. Nikmat apa? Bukan sihat je, bukan dapat harta je, bukan ada anak isteri, tak. Iaitu diselamatkan daripada azab, daripada su'ul azab. Itu pun adalah nikmat. Jadi kalau Allah selamatkan kita daripada penyakit, daripada virus corona ni, kita kena bersyukur, sebab itu nikmat. Jangan mengeluh, jangan sedih walaupun duduk dalam keadaan PKP. Sebab kita selamat dari penyakit tu pun dah satu nikmat yang besar. Bersyukurlah pada Allah. Gunalah masa di rumah dengan anak-anak untuk buat benda yang Allah redha saja. Bacalah Quran berjam-jam sebagai tanda syukur Allah selamatkan kamu daripada COVID-19. Okey, kemudian Allah kata wa fi zalikum, dan pada demikian itu balaun, ujian min rabbikum, dari pencipta kamu, adalah azimun, besar. Tengok Allah kata ni, sesungguhnya ni anak-anak Bani Israel yang kecil dibunuh dengan kejam, disembelih berkali-kali, kemudian wanita dibiarkan hidup dalam ketakutan, dizalimi, dijadikan hamba, dijadikan pelacur. Semua itu adalah ujian. Ujian daripada siapa? Mir rabbikum. Cuba tengok Allah guna perkataan. Allah tak kata balaun minallah. Beza tak ayat? Balaun min rabbikum. Beza tak? Beza tak? Cuba tengok. Ayat Quran kata balaun, ujian. Inilah balak. Balak ni sebenarnya bahasa Arab, tapi dah dimelayukan. Habislah bala, kan? Dia buah hamzah, dia sebut bala je. Jadi asalnya perkataan balak, iaitu ujian. Jadi ayat Quran kata bala'um min rabbikum. Allah tak sebut bala'um minallah. Sebenarnya nampak macam sama. Allah ialah Tuhan kamu, Tuhan kamu ialah Allah. Tapi kenapa Allah tak guna perkataan Allah? Sebaliknya Allah guna rabbikum. Jadi kita nak tadabbur, kenapa ni? Itu tadabbur. Kalau dalam tafsir dia tak sebut. Tadabbur dia hurai sampai ke situ. Okey, siapa nak jawab? Apa hikmah Allah guna perkataan rabbikum dan tak guna Allah? Ada jawapan? Lambat sikit. Dia belum sampai lagi soalan dia. Oh, belum. Oh, belum. Dia lambat. Soalan dia 10 second. Soalan nak sampai lambat, jawapan nak sampai pun lambat juga. Soalan jawapan cepat, ada dah dapat. Okey, siapa nak jawab? Berapa ramai yang follow? 305. Daripada 300 orang ni, seorang je. Kalau 3 orang saya tak tanya dah. Rab lebih kepada mentadbir dan mengawal. Rab lebih kepada mentadbir dan mengawal. Okey, Rab, makna apa Rab? Pencipta, pemilik dan pentadbir. Betul lah, itu makna Rab. Dan Allah pula makna Tuhan yang disembah. Tapi belum menjawab soalan. Dia hanya menterjemahkan apa makna Rab. Soalan saya ialah, kenapa Allah guna perkataan Rabbikum, Allah tidak guna perkataan Allah? Rab bermaksud memiliki, menguasai, mentadbir. Jawab balik. Ia tuju kepada hamba-Nya semua. Sebab Allah nak beritahu dia tukang atur, susun, maintainkan kehidupan manusia. Okey, apa hikmahnya? Apa hikmah Allah nak beritahu ujian tu daripada Tuhan yang sifatnya penjaga, pemilik, pencipta, pengurus? Apa hikmahnya? Apa dia? Kalau daripada Allah pun tak boleh lari juga. Sebenar Rabb ni
Kita pernah dengar tak kata murabbi? Murabbi daripada Rab lah. Murabbi itu makna pendidik. Sebenarnya Rab juga lebih kepada makna pendidik. Allah bukan setakat mencipta. Allah bukan setakat memiliki dan menguasai kita. Tapi Allah Rab mendidik kita. Jadi Allah nak beritahu, ujian ni daripada pendidik kamu. Agak-agak ujian ni baik ke tak untuk kamu? Kalau cikgu rotan kamu, agak-agak cikgu ni, tujuan cikgu mengajar kamu, nak didik kamu, nak jadi kamu manusia yang berguna, tiba-tiba dia rotan. Agak rotan tu baik tak untuk kamu? Pasti baik sebab dia datang daripada pendidik. Ya Allah, kalau kita faham, ya Allah, ujian ni mesti baik untuk aku sebab dia datang daripada pencipta aku, pemilik aku, pengurus aku. Mana mungkin Allah yang mencipta aku nak aku jadi jahat? Mana mungkin pencipta aku yang bersifat penyayang bagi ujian nak menyusahkan aku? Mana mungkin? Jadi bila sebut balak, kita rasa risau. Tapi bila sebut min rabbikum, lega. Mesti ada kebaikan. Ya Allah, itulah tadabbur. Jadi sebenarnya apa saja berlaku, nikmat ke ujian, pasti adalah baik. Sebab dia datang daripada pencipta, pendidik kita. Okey? Kenapa Allah biarkan anak-anak Bani Israel ni dibunuh dengan kejam? Allah ada kuasa tak nak stopkan? Ada. Sebab tu Allah kata, ujian ni aku biarkan sebab aku adalah pendidik kamu dan aku tahu apa cara terbaik untuk menyedarkan kamu. Apa cara terbaik untuk memastikan kamu kembali kepada Allah? Aku lebih tahu daripada kamu. Kalau aku bagi nikmat, kamu lagi jauh daripada aku dan jauh daripada rahmatku. Jadi Allah kata, kamu reda, kamu terima sebab di sebalik itu ada hikmah yang sangat besar. Sekarang COVID-19 kan, kita tahu semakin merebak dan kematian sekarang dah tahu berapa tak? Siapa tahu? Kematian sekarang dah hampir 100,000 dan kes dia dah 1 juta lebih. Kematian 100,000. 100,000. Ada satu tempat mati setiap hari sampai 50 orang, sampai 100 orang, sampai 1,000 orang setiap hari. Allah biarkan. Kenapa? Bala'um min rabbikum. Allah tahu ini cara terbaik untuk mengembalikan kamu kepada Allah. Jadi jangan risau tengok kes COVID-19 ni semakin merebak ke, kematian semakin meningkat, jangan risau. Tapi risaulah bila kamu tak bersyukur dengan nikmat Allah, sama ada ketika diuji ataupun mendapat nikmat. Okey? Kemudian Allah kata, wa ista'azzana rabbukum. Ayat seterusnya. Dan ingatlah, kita sama dengan ayat ini. Ingatlah ketika mana saya nak sebut satu poin yang penting berkaitan dengan ayat 6. Kita boleh jadikan pengajaran utama dalam ayat 6. Apa dia? Allah kata, Allah perintah Musa supaya sebut pada kaum dia satu nikmat. Satu nikmat. Nikmat tu daripada apa? Bukan kesihatan, bukan harta, bukan kerajaan, bukan pangkat. Tapi nikmat tu adalah daripada bala'un. Daripada ujian kecil ke besar. Azimun. Apa dia? Iaitu Allah selamatkan kamu daripada dizalimi, dibunuh dengan kejam oleh oleh Fir'aun, dan Allah selamatkan wanita-wanita kamu, anak-anak perempuan kamu daripada hidup dalam ketakutan, dijadikan hamba, dirogo, dibunuh, diseksa dan sebagainya. Allah selamat. Itu satu nikmat yang besar. Maka bersyukurlah bila selepas kamu selamat. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Ingat, bila Allah selamatkan kita satu masa nanti, insya-Allah satu masa nanti, Allah kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kesenangan. COVID-19 tak akan kekal, percayalah. Tak ada satu musibah yang kekal. Berdasarkan ayat Al-Quran, bahawa tak ada satu nikmat yang kekal, dan begitu juga tidak ada satu musibah yang kekal. Satu hari akan hilang. Jadi tak perlu kita risau tentang COVID-19 sebab Allah dah janji satu hari pasti ada cahaya yang akan memberi kebaikan pada kita. Tapi yang kita risau pada
selepas Allah selamatkan kita daripada musibah COVID-19 ni, Allah nak tengok kita bersyukur ataupun kita balik asal. Yang dulu solat lambat, tiba-tiba dah lepas PKP solat lambat lagi. Yang dulu sebelum PKP Quran tak baca, bila PKP baca Quran, lepas ni balik asal. Yang tu yang paling menakutkan. Paling menakutkan bila Allah uji kita dengan nikmat. Sekarang saya pun tak tahu, saya pun takut ni. Sekarang alhamdulillah nikmat yang besar. Saya boleh baca Quran, boleh murajaah, boleh hafal, boleh tulis buku macam-macam. Banyak masa dengan anak keluarga, ya Allah nikmatnya. Tapi saya takut lepas ni, lepas PKP dia angkat, COVID-19 dah tak ada, saya takut keadaan yang terbaik ini dah tak ada dah, tak menjadi. Dia balik macam asal. Dah sibuk dengan dunia, Quran tak sempat nak baca, tak ada ayat baru yang kita boleh hafal, nak khatam pun tak boleh. Ya Allah, yang tu yang paling sepatutnya kita takut. Jadi Allah sebut nikmat ni, Allah selamatkan Bani Israel supaya apa? Lepas kamu selamat ni, aku nak tengok bersyukur ataupun tidak. Sebab tu ayat seterusnya Allah kata, dan ingatlah ketika mana ta'azzana. Ta'azzana daripada azan. Azan ni makna memaklumkan, melaungkan ataupun memberitahu masuk waktu. Jadi ta'azzana memberitahu. Ingatlah ketika mana memberitahu Rabbukum, pencipta kamu, la in syakartum. Ingat wahai Muhammad, ketika mana Tuhan kamu, pencipta kamu telah memberitahu. Apa dia? Apa Allah bagi tahu ni? Kalau Allah bagi tahu pasti penting. Allah tak pernah bagi tahu benda yang sia-sia ataupun yang remeh. Kalau Allah bagi tahu pasti besar dan penting. Dengar baik-baik. Dan kita wajib tahu. Apa dia? Lain pasti sekiranya syakartum. Apa dia syakartum? Kamu bersyukur. Ramai orang tak faham ataupun silap faham tentang makna syukur. Bila sebut syukur, dia ingat apa? Sebut alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Yang lagi parah dia kata apa? Bila dapat nikmat kena buat kenduri kesyukuran. Salah dan menyimpang daripada makna syukur yang sebenar. Kita nak tahu makna syukur, buka surah Al-Baqarah ayat 172. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu Okey, ni surah Baqarah kan? 172. Okey. Ada satu ayat lagi. Surah Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul
Al-Mu'minun surah 23 kan? 51. Okey. Sekarang kita nak faham apa makna syukur. Sebelum tu saya nak tanya penonton, pendengar, apa makna syukur? Mulut kita selalu sebut kita kena bersyukur pada Allah. Bila dah dapat nikmat kena syukur. Tapi apa makna syukur yang sebenar? Adakah yang kita buat tu betul-betul menepati syukur yang diajar dalam Al-Quran? Syukur berdasarkan tak, itu tak menjawab soalan. Syukur tingkatkan ibadat. Tingkatkan ibadat. Syukur itu ketaatan. Syukur itu Ketaatan. itu yang tepat. Asyukru asyukru ta'atul al-mun'im. Pendek je. Syukur ialah taat, mentaati al-mun'im yang memberi nikmat. Jadi bila kita taat pada Allah, sebenarnya kita telah bersyukur walaupun tak buat kenduri kesyukuran. Kadang-kadang kita tak sebut pun alhamdulillah. Contohlah, kita diam je. Kita diam. Sebab apa? Sebab kita nak taat perintah Nabi. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, naklah dia berkata yang baik sahaja. Kalau tak ada yang baik, dia diam. Jadi saya diam sebab saya tak ada benda yang baik nak cakap. Nabi kata diam. Jadi saya diam tu sebenarnya saya sedang bersyukur pada Allah. Walaupun tak sebut alhamdulillah. Itulah syukur. Walaupun saya tak buat kenduri, walaupun fahaman yang diamalkan oleh masyarakat saya tak buat pun. Jadi syukur taat pada Allah. Selagi mana kita taat pada Allah, itulah syukur. Apa dalil? Ada dalil tak? Ada. Cuba tengok dua ayat ni. Cuba kita tadabbur. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Okey? Allah perintah ayat ni kepada orang beriman. Apa dia perintah? Kulu, makanlah min tayyibat, daripada benda-benda yang baik. Ma razaqnakum, apa yang kami beri rezeki pada kamu, apa yang baik, makan je. Ayat lain Allah sebut halalan tayyibah, ada satu halal. Halal dan tayyib. Sebenarnya ayat ni Allah sebut tayyib saja. Sebenarnya semua yang halal adalah tayyib dan semua yang tayyib adalah halal. Selagi dia tidak halal, dia tidak tayyib. Jadi makan yang baik. Nak makan udang silakan, nak makan campur makanan laut dengan makanan darat, makan. Ada orang kata tak boleh campur makanan laut dengan darat. Sedangkan makanan laut tayyib, makanan darat tayyib, dan Allah kata makan. Jangan buat hukum yang baru. Boleh dicampur selagi mana dia tayyib. Okey? Kemudian lepas makan Allah kata apa? Washkuru. Ini maksud syukur. Bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya kamu ni, kalau kamu betul-betul hanya kepada Allah kamu beribadat, syukurlah. Syukurlah. Maknanya kalau kamu tak sembah Allah, kalau kamu tak bersyukur, sebenarnya kamu belum beribadat pada Allah. Sebab syukur adalah ibadat. Ibadat adalah syukur. Okey, ayat ni lagi jelas. Ayat seterusnya, surah Al-Mu'minun, Allah kata apa? Ya ayyuhar rasul. Wahai para rasul. Tadi perintah pada siapa? Orang beriman. Apa perintahnya? Sama aja. Kulu min tayyibat. Allah perintah pada orang beriman, kulu min tayyibat. Allah perintah pada Rasul, kulu min tayyibat. Sama aja. Yang beza apa? Selepas Allah perintah orang beriman supaya makan daripada benda yang baik, Allah perintah bersyukur. Tapi kepada Rasul, selepas Allah perintah makan daripada yang baik, Allah perintah apa? Wa'malu salihah. Apa maksud tu? Tengok ulama. Ulama mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran.
Ulama nak beritahu, syukur tu sebenarnya makna dia amal soleh. Apa dalil? Lepas makan bersyukur. Yang ni lepas makan amal soleh. Maknanya amal soleh itu adalah syukur. Syukur itu adalah amal soleh. Okey? Jadi clear ayat ni. Bila sebut syukur, amal soleh. Salat, syukur. Zikir, syukur. Baca Quran, syukur. Sedang belajar tadabbur Al-Quran, syukur. Tidak membuang masa, syukur. Jadi tak perlu dapat nikmat, dapat rumah baru nak bersyukur. Salah. Sedangkan kamu duduk rumah buruk pun dah satu nikmat, syukur. Solat dalam rumah buruk itu adalah syukur. Kadang-kadang kamu naik kereta kecil, jangan tunggu dapat emas baru nak buat kenduri kesyukuran. Tak. Dalam kereta kecil pun kamu boleh berzikir. Zikir itu syukur, bukan mesti kenduri, bukan mesti duit banyak. Okey? Jadi daripada ayat ni, surah Al-Mu'minun ayat 51 menghuraikan makna syukur yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Okey? Kemudian Allah kata apa? Allah memberitahu pada kamu. Bila Allah beritahu, pasti benar dan pasti penting. Apa dia? Pasti sekiranya kamu bersyukur, iaitu kamu mentaati Allah, apa Allah akan buat? Ini janji Allah. La azidannakum. Pasti aku akan tambah. Dia ada dua harfu taukid, satu lam, yang kedua nun. Jadi kalau terjemah lebih tepat, pasti sesungguhnya. Ini lebih tepat, pasti sesungguhnya. Maknanya Allah nak tegaskan, pasti sesungguhnya mesti berlaku. Apa dia? Aku akan tambah kepada kamu. Tambah apa ni? Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, tambah apa? Makna apa saja yang baik. Kadang-kadang Allah tambah kesihatan. Kadang-kadang Allah tambah duit. Kadang-kadang Allah tambah anak. Kadang-kadang Allah naik pangkat. Kadang-kadang Allah bagi kereta. Kadang-kadang Allah bagi ketenangan. Tambah. Jadi menunjukkan apa? Nikmat ni bukan duit saja. Nikmat ni bukan kerja saja. Tapi nikmat semua. Ingat semua yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah nikmat. Termasuk dalam ayat ni, kamu selamat daripada kezaliman Firaun adalah nikmat. Allah selamatkan kita daripada musibah COVID-19 walaupun terpaksa duduk dalam rumah adalah nikmat. Jangan mengeluh. Penuhkan nikmat ini dengan bersyukur, dengan menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Ini saya tak tahulah kalau orang beriman faham ayat ni, keadaan sekarang langsung tak merisaukan dia. Walaupun tak boleh bekerja, walaupun pergerakan terbatas, walaupun anak-anak penuh kat rumah dengan cucu apa semua, kadang-kadang tak boleh nak kontrol, kalau dia yakin, dia faham ayat ni, jiwa dia akan tenang. Kenapa? Rupa-rupanya Allah tambah rezeki ni bukan sebab dia bekerja. Allah tambah rezeki bukan sebab dia pangkat besar. Tak. Allah tambah rezeki sebab dia mentaati Allah. Rupa-rupanya rezeki bertambah. Punca daripada apa? Semakin taat pada Allah. Ini penting ni, kaedah. Kaedah yang boleh sebagai solusi menyelesaikan semua hidup manusia. Semakin taat pada Allah, Allah tambah. Tambah apa? Rezeki. Rezeki apa? Ya Allah, rezeki yang paling besar ialah kita semakin tenang dan semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang duit tak banyak, tapi kita boleh guna masa untuk menjana yang lebih mahal daripada duit, iaitu pahala. Sebelum ni kita sibuk dengan dunia, duit banyak, tapi tak ada masa nak mencari pahala yang nak bawa di akhirat. Subhanallah, berapa ramai yang sihat, berapa ramai yang bebas bergerak, tapi tak ada masa nak buat pahala. Pahala ni duit di akhirat.
Jadi kalau nak rezeki bertambah, nak bekerja nak tambah kerja sekarang tak boleh. Bukan setakat tak boleh tambah, kerja pun tak boleh. Berapa ramai yang tak boleh bekerja, berapa ramai yang dipotong gaji, berapa ramai yang diberhentikan kerja. Jangan risau. Sebab semua tu bala'un min rabbikum, daripada pencipta kamu. Kemudian Allah bagi tahu pula selepas tu, aku nak tengok kat rumah kamu buat apa. Kalau kamu semakin taat pada aku, semakin memahami ayatku dan mentaatinya, gunakan masa untuk bersama anak, didik anak-anak, aku akan tambah rezeki. Kadang-kadang Allah bukan tambah duit, tapi Allah kurangkan kos perbelanjaan hidup kita. Jadi kos tak banyak, jadi kita pun hutang pun tak kena bayar, bank pun tak kena bayar, rasa ya Allah tak rasa tertekan sebagaimana kita bekerja, cari duit, kemudian keluar balik kena bayar. Sekarang tak bekerja dan tak perlu keluar, kadang-kadang hidup kita bebas daripada tekanan. Itu pun rezeki. Ya Allah, nak baca Quran pun tenang, nak tambah ayat baru pun boleh. Sebelum ni 50 tahun satu ayat baru pun tak boleh, 3 kul je 50 tahun. Jadi Allah akan tambah. Dan saya nak bagi contoh lah, banyak sangat contoh Allah tambah rezeki bukan sebab kerja, tapi sebab taat pada Allah. Contoh yang biasa kita dengar, tapi kadang-kadang tak masuk dalam hati kita. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak sampai ke hati, tak yakin. Apa dia? Hajar. Dia taat pada Allah, Allah bagi apa rezeki dia? Air Zam-Zam. Benda simple je, tapi air Zam-Zam yang hasil ketaatan Hajar di Mekah boleh diminum sampai hari ini oleh bilion manusia. Sebab apa? Sebab dia bekerja keras? Bukan. Dia mentaati Allah. Pemuda Kahfi, Allah tambah tak rezeki dia? Ya. Rezeki apa? Duit? Bukan. Makanan? Bukan. Allah tambah apa? Rumah? Bukan. Tetap dalam gua je. Tempat yang sempit. Lagi sempit daripada tempat kita yang terkawal sekarang. Apa yang Allah tambah? Umur 309 tahun. Apa yang Allah tambah? Hidup lama tanpa perlu makan. Dia tak makan apa-apa tapi boleh hidup. Jadi menunjukkan, percayalah, Allah akan tambah bukan sebab kita bekerja keras. Berapa ramai bekerja keras tapi jiwa tak tenang, hati sentiasa tamak, nak tambah. Akhirnya jiwa tak tenang. Jadi bersyukurlah dengan mentaati perintah Allah. Jangan tunggu dapat nikmat besar baru nampak kenduri, tak. Bersyukur 24 jam. Tambah-tambah dalam waktu konteks kita sekarang, situasi kita sekarang lagi memudahkan untuk kita bersyukur kepada Allah. Mulut nak berzikir senang sebab telinga tak dengar orang mengumpat, mata tak tengok maksiat, tak berjalan rata. Jadi lagi mudah untuk kita mentaati Allah. InsyaAllah kita dapat rezeki. Saya bukan nak bagi tahu, saya pun dah berhenti mengajar, banyak income terputus, tapi rezeki ada je. Saya tak risau langsung. Kadang-kadang bukan nak minta, tapi kadang-kadang saya rasa saya hidup sekarang dalam PKP lebih tenang. Sebab tu nak tambah PKP ke tak nak tambah, saya tak hirau langsung. Berita nak tambah ke, berita tak nak, saya tak nak dengar pun. Sebab apa? Saya nak tengok je apa yang saya guna masa ni untuk mentaati Allah, untuk Allah redha ataupun Allah semakin murka kepada kita. Okey, kemudian walain, dan pasti sekiranya kafartum, kamu kufur. Syukur lawan kufur. Jadi kalau syukur makna taat, kufur makna tidak taat. Duduk kat rumah bersembang je dengan anak-anak, makan je, main game je, itu kufur. Maka Allah bagi amaran, inna azabi, sesungguhnya azabku, la syadid, pasti keras. Subhanallah. Kita ada dua pilihan je. Bila datang diberi musibah ke ataupun nikmat pada Allah, kita dua pilihan je. Pertama, kita bersyukur, kita sabar, kita redha, maka hasilnya apa? Semakin taat, rezeki bertambah. Satu lagi, pilihan kedua. Dua pilihan. Pilihan kedua, kufur. Apa kita dapat? Azab. Kat dunia kita dapat azab apa? Jiwa tak tenang. Kadang-kadang kat rumah bergaduh je dengan anak.
Kadang-kadang anak jadi mangsa dera. Silap sikit anak, pukul. Rumah berselerak, pukul. Itu bentuk azab kat dunia. Sebab apa? Sebab dia kufur kepada Allah. Bila dengar je dia tambah PKP, dia lagi mengamuk. Jiwa dia tak tenang. Itulah bentuk azab. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada mentaati aku, baginya ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Bukan rumah yang sempit, bukan kereta yang sempit, tapi jiwa dia sempit. Semoga kita termasuk dalam golongan yang pertama. Gunalah waktu PKP ini untuk semakin kenal Tuhan, semakin memahami ayat-ayat Allah, semakin mentaati. InsyaAllah hasilnya, ini janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Yakinlah kalau kamu nak rezeki bertambah, sihat bertambah, jiwa semakin tenang, keluarga selesai masalah, itu je pilihan kamu, iaitu taatlah pada Allah. Dan tak mungkin kamu taat pada Allah dengan sempurna sehinggalah kamu faham perintah Allah satu persatu dalam Al-Quran. Pukul apa je? 1 jam 16 minit. 1 jam? 16 minit. Okey, kita sejam setengah. Saya nak berhabis satu ayat ni, ada kaitan ayat yang ke-8. Wa qala Musa, dan telah berkata Musa, in takfuru, sekiranya kamu kufur, sekiranya kamu kufur. Kalau pilihan, kalau syukur pilihannya, hasilnya apa? Nikmat bertambah, ketenangan bertambah. Tapi kalau kamu kufur, maka Allah kata, Musa kata, sekiranya kamu kufur, antum, kamu, waman fil ardi, dan semua fil ardi, yang semua yang di bumi, bukan kamu je. Kalau ada 10 bilion manusia, semua 10 bilion kufur pada Allah, jami'an, kesemuanya. Ada masalah tak kepada Tuhan? Allah kata, fa innallah, maka sesungguhnya Allah la ghaniyun, pasti maha kaya, hamidun, lagi maha terpuji. Apa maksud ni? Jadi kalau kamu syukur, aku tambah, tak ada masalah. Tapi syukur kamu sebenarnya untuk siapa? Bukan kamu syukur, kamu tambah kuasa aku, tak. Aku tambah pada kamu. Maknanya semakin kamu taat, semakin kamu syukur, kamu yang dapat untung. Sama juga, bila kamu kufur, bukan kamu je. Kalau semua manusia di atas muka bumi kufur pada Allah, engkar perintah Allah, siapa yang rugi? Allah maha kaya. Allah tak kata kamu rugi. Jadi Allah nak begitu. Bila Allah begitu, Allah maha kaya, makna apa? Kekufuran kamu walaupun semua sekali di atas muka bumi, sikit pun tak menjejaskan kekayaan Allah, kebesaran Allah. Makna Allah nak begitu, kamu kufur, kamu tanggung. Tak ada siapa tanggung kecuali diri sendiri. Jadi bila nak kufur, bila nak lawan Tuhan, fikir 10 kali. Sebab musibahnya, akibatnya balik atas diri kamu sendiri. Wa man kafara fa'alaihi kufruhu. Surah Rum kan? Wa man kafar, siapa yang kufur, fa'alaihi kufruhu, maka ke atas dia lah kufur itu. Dosa mengumpat, dosa buka aurat, dosa tak solat, dosa buang masa, dosa membazir, semua dia yang tanggung. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir. Sebab apa? Sebab ramai manusia berfikir, bila dia buat maksiat, dia rasa rehat, dia rasa tenang, dia rasa macam tak ada apa-apa pun. Tak. Bila kamu buat maksiat, sebenarnya kamu telah menjahannamkan diri kamu. Kalau bukan sekarang pun, di akhirat. Kalau kat dunia, jiwa kamu tidak akan tenang. Jadi bila nak kufur, fikir 10 kali. Dan bila nak beramal soleh, tak perlu fikir 10 kali. Sebab dia adalah
Satu untuk kamu, yang kedua nikmat rezeki Allah akan tambah. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa saja keadaan. Jangan risau dengan COVID-19, tapi risaulah bila kita kufur kepada Allah. Bila kufur je, ingat azab Allah lagi dahsyat daripada COVID-19. Dan motivasi kepada kita, kalau aku salat, aku baca Quran banyak, aku berzikir banyak, tak rugi pun. Bahkan Allah akan tambah lagi rezeki. Paling-paling kurang pada jiwa kita tenang. Bila jiwa tenang, apa yang bertambah? Kita akan dapat buat amalan yang lain. Subhanallah. Sebab tu tanda, ini boleh catat. Kata ulama, tanda amalan kita betul dan diterima, tanda amalan kita betul dan diterima oleh Allah ialah lepas tu kita buat pula amalan lain yang soleh. Sebab itu sifat iman. Bila buat amal, tambah. Bila buat iman, tambah. Tambah apa? Kadang-kadang tambah rezeki, kadang-kadang tambah amal soleh. Sebenarnya bila tambah amal soleh, itu juga rezeki. Sebab amal soleh adalah pahala untuk kita, tiket untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, tanda amalan kita tak diterima, lepas buat amalan, tak ada amalan baru. Sebab tu saya nak bagi peringatan pada diri saya dan semua. Bila kita baca Quran dan tak ingin nak baca lagi, itu salah satu tanda bacaan kita tak dapat apa-apa faedah. Sebab ingat kata Osman bin Affan, ingat kata Osman bin Affan. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min al-Quran. Lebih kurang kata Osman bin Affan, jikalau tahurat, hati-hati kita suci bersih, hanya cinta pada Allah, hanya cinta pada akhirat, maka apa hasilnya? Ma syabi'at min al-Quran. Pasti hati kita tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Apa makna kenyang? Kita bila makan tak kenyang, apa kita buat? Kita tambah. Bila makan tak kenyang, kita tambah. Maka begitu juga, hati kalau kita bersih, kita baca Quran tak pernah rasa kenyang. Apa maksud? Iaitu nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Tapi bila baca Quran, rasa nak berhenti. Itu ada tanda tu. Apa dia? Hati kotor. Hati kotor. Bila baca rasa nak berhenti je, rasa ada target je, itu cek hati kita. Sebab iman ada kesan dia. Ada kesan. Bila buat, mesti bertambah. Bila buat satu ibadat, dia nak buat yang lain lagi. Itu tabiat iman. Jadi kalau tak bertambah, contohlah, simple je. Kita dulu hafal surah-surah pendek je daripada mula masa sekolah rendah sampai hari ni tak bertambah. Ceklah hati kita. Yang lain semua bertambah, pakaian bertambah, kereta bertambah, rumah semakin besar, duit semakin banyak, tapi hafazan Quran, kefahaman kita pada Al-Quran tak bertambah. Cek hati kita. Cepat kenyang. Bila baca Quran cepat kenyang. Kadang-kadang 10 minit dah kenyang. Tapi bila makan tak kenyang-kenyang 3 kali sehari. Okey? Jadi insya-Allah kita ambil pengajaran daripada ayat hari ini ialah, pertama, nikmat Allah ada dua. Satu, nikmat yang pada zahirnya nampak benda baik. Yang kedua, nikmat yang kedua ialah dalam bentuk musibah. Kadang-kadang Allah bagi musibah supaya kita dapat nikmat yang lain, iaitu kita semakin dekat dengan Allah, masa kita tak terbuang kepada kejar dunia. Satu. Yang kedua, cara kita nak tambah rezeki, nak tambah kesihatan kita, dan paling penting nak tambah ketenangan ialah perbanyakkan ketaatan kepada Allah. Termasuklah duit pun, dengan kita semakin taat pada Allah, insya-Allah Allah janji Allah akan tambah. Sebab Allah tak sebut tambah apa, bila tak sebut umum, termasuklah tambah rezeki ataupun duit. Kemudian yang ketiga, bila kita malas beribadat, maknanya kita malas bersyukur. Bila malas bersyukur, maknanya kita kufur. Bila kufur, ingat ada balasannya, iaitu kita akan diazab oleh Allah. Kalau kat dunia, jiwa kita jadi sempit, resah, gelisah,
cepat marah, susah nak maafkan orang, sifat dendam, itu bentuk-bentuk azab yang Allah bagi pada orang yang tak bersyukur pada Allah semasa di dunia. Sekian, ada soalan? Bagaimana kita nak pastikan yang amalan kita ini diterima oleh Allah? Bagaimana nak pastikan amalan kita diterima oleh Allah? Saya dah sebut tadi, benda yang paling besar dan penting sebagaimana yang kita belajar hari ini ialah bila kita beribadat, kita nak buat satu lagi ibadat yang lain. Maknanya sentiasa bertambah ibadat kita. Itu tanda ibadat kita insya-Allah diterima oleh Allah. Tapi bila kita buat ibadat, kita berpuas hati dengan ibadat tu sahaja dan tak ada keinginan untuk tambah. Kena cek ibadat. Mungkin ibadat kita ada masalah, ibadat kita tak khusyuk dan ibadat kita tak diterima oleh Allah. Jadi tanda paling jelas ibadat kita diterima ialah kita ada keinginan, kesungguhan dan termotivasi untuk buat ibadat yang lain. Saya bagi contoh. Bila kita baca Quran, ibadat dengan ikhlas, kita rasa tenang aja. Daripada ketenangan kita nak tambah lagi, nak tambah lagi, nak tambah lagi. Mula-mula baca saja, lepas tu nak tadabbur, lepas tadabbur nak hafal. Contoh lain, kita kadang-kadang berzikir. Kita berzikir 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu pagi. Dan tanda kita ikhlas, kita rasa tenang nak tambah. Mudah je, tambah bagi cukup 100. Itu tanda yang paling utama ibadat kita diterima, iaitu ada ibadat baru selepas itu. Dan tanda yang kedua, Allah kata ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah berzikir dan mentaati Allah itu menenangkan jiwa? Tanda kedua, jiwa kita tenang. Apa bukti jiwa tenang? Tak cepat marah, penyabar, apa saja musibah kita boleh senyum. Bahkan ulama kata apa? Bila ditanya, apa makna sabar? Ulama jawab apa? Sabar ialah bila Allah timpa musibah, mulut kamu keluar Alhamdulillah. Itu tanda sabar. PKP dia lanjutkan Alhamdulillah. Semalam PM kita isytiharkan PKP dilanjutkan. Siapa yang sebut Alhamdulillah? Ataupun dah agak dah, memang dah. Jarang kita nak keluar Alhamdulillah kan. Jadi tanda kedua ibadat kita diterima, jiwa kita semakin tenang. Apa bukti dia? Jiwa tenang, kita semakin sabar, semakin redha menerima takdir Allah. Kita boleh maafkan orang dengan mudah, insya-Allah. Kalau rumah berselerak, anak bersepah apa semua, kita boleh tenang, boleh sabar, handle anak kita dengan kasih sayang. Itu tanda insya-Allah ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanda yang ketiga, kita semakin banyak buat baik pada orang. Jiwa tenang menjadikan kita rahmat kepada orang. Bila rahmat pada orang, kita fikir nak buat baik je pada orang. Banyak fikiran kita, masa kita, tenaga kita fikir untuk orang. Sebagaimana Nabi kita SAW. Nabi kita fikir untuk orang je. Itu tanda ibadat Nabi diterima. Dan itu tanda hati Nabi, jiwa Nabi tenang. Bila dia tenang, dia fikir masalah orang lain. Tapi kalau dia asyik fikir masalah dia je, masalah keluarga dia, sebenarnya jiwa dia tak tenang. Cukuplah sebagai 3 tanda. Ustaz, perempuan dalam haid boleh baca Quran? Ulama beza pendapat lah, perempuan yang dalam haid boleh baca Al-Quran ataupun tak. Pendapat pertama, tak boleh baca, tapi dia boleh baca terjemahan. Dia boleh berzikir pada Allah. Dia boleh baca buku-buku agama. Jangan buang masa, jangan buat alasan. Saya pegang pendapat yang kata tak boleh baca. Dia pun buang masa main game, tengok TV, tak. Itu alasan memang tak nak baca. Dia boleh baca terjemahan. Kadang-kadang baca terjemahan lebih menyentuh hati daripada kita baca ayat Al-Quran yang kita tak faham. Jadi tak salah perempuan haid nak baca terjemahan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kalau dia seorang guru yang mengajar Quran ataupun dia seorang hafizah, maka ulama mengatakan boleh dia baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau dia hafal Al-Quran ataupun dia mengajar Quran, kalau ketika uzur, seminggu dia tinggal, jadi memberi mudarat yang besar kepada pelajar dan kepada dia. Apatah lagi kalau dia menghafal Quran, seminggu tinggal habis. Quran ni, kalau kita dah hafal, kalau kita tak ulang 1 hari dah kurang dah. Ingatan kita lebih kurang
20%, contoh lebih kurang je. Kalau tak ulang lagi 2-3 hari, semakin kurang ingatan. Kalau seminggu, lupa habis. Ini pengalaman saya sendiri. Bila tak ulang 2-3-4 hari, kita dah lupa. Penat nak ulang balik. Jadi cuba bayangkan kalau yang hafal Al-Quran, bila setiap kali uzur, dia tak boleh baca. Maka setiap kali nak mula baru, dia kena start baru macam hafal yang baru. Jadi ulama mengatakan, khusus kepada yang belajar Al-Quran, yang menghafal Quran, yang mengajar, maka dibolehkan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Tanya, kalau kita sentiasa bermujahadah dalam melakukan ketaatan, seolah ikhlas tu sangat susah. Adakah kita dikira masih bersyukur? Macam mana? Kalau kita sentiasa bermujahadah dalam melakukan ketaatan, seolah ikhlas tu sangat susah. Adakah kita dikira masih bersyukur? Makna kita nak melakukan ketaatan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melawan nafsu lah. Kadang-kadang tak ikhlas, kadang-kadang rasa terpaksa. Sebenarnya itu adalah proses. Sebab semua perintah Allah nafsu tak suka. Mana ada orang nak solat dengan senang hati je hari pertama. Nak berzikir, nak baca Quran, nak buat baik, nak sedekah, mana ada dengan senang. Sebab tu Allah sengaja jadikan benda yang baik, ketaatan pada Allah, semua nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, kena lawan. Nak lawan itulah ada tekanan. Kadang-kadang kita terpaksa memaksa jiwa kita. Jadi itu peringkat pertama. Tak apa, insya-Allah Allah akan bagi pahala. Dan itu juga dikira bersyukur. Dan insya-Allah lama-lama bila kita dah biasa, akhirnya kemuncaknya apa? Ketaatan yang kita dah lawan nafsu tu dan kita berjaya, akhirnya ketaatan itu akan memberi kemanisan. Lepas tu jadi mudah je. Jadi proses pertama, peringkat pertama memang susah. Jadi nak buat ibadat macam makan ubat lah. Tapi bila dah sihat tu rasa seronok je sebab makan ubat tadi. Jadi lawan nafsu, peringkat pertama. Lepas tu kita akan dapati rasa kemanisan iman. Dan masa tu ibadat apa jadi mudah je insya-Allah. Minta Ustaz jelaskan ulama su. Ulama su antara contohlah Nabi kata, siapa yang belajar untuk mendapat jawatan dunia, siapa yang belajar untuk menunjukkan dia hebat dari segi ilmu, untuk berdebat dengan ulama, maka dia adalah ulama su. Bahkan Allah banyak mencela Bani Israel yang ulama di kalangan Bani Israel, banyak Allah cela dan Allah laknat dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab sifat mereka yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka guna agama untuk membeli dunia, untuk membeli pangkat. Itu adalah ulama su. Antara ciri-ciri dia, sebab kita beramal tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, menjadikan kita tidak terus beramal. Betul ke Ustaz? Jawapan dia betul lah. Bila kita beramal tidak melahirkan rasa takut pada Allah, menjadikan kita tidak terus beramal. Ya. Sebab itulah ayat Quran ada dua fungsi. Pertama, beri khabar gembira. Yang kedua, memberi amaran. Memberi khabar gembira kepada siapa? Orang yang dah rajin beramal. Dan memberi amaran tentang azab, tentang dosa kepada siapa? Yang malah beramal ataupun yang tak nak beramal. Sebab apa? Bila dia ingat pada azab Allah, ingat pada azab kubur, itu akan mendorong dia untuk buat ketaatan kepada Allah. Dan juga ulama mengatakan kalau berita gembira dalam Al-Quran, berita gembira dalam Al-Quran ialah supaya manusia melakukan ketaatan pada Allah. Adapun berita yang menakutkan ataupun amaran keras tentang azab neraka, supaya apa? Supaya manusia meninggalkan dosa. Okey? Jadi janji Allah tentang nikmat mendorong manusia mentaati, buat yang wajib, dan amaran Allah tentang azab menghalang manusia daripada meninggalkan kemungkaran. Jadi sebab itulah pentingnya Al-Quran. Allah kata la'allahum yatazakkarun. Quran ni patut dibaca, patut difahami supaya apa? Akhirnya mereka yatazakkarun, mengambil peringatan. Jadi kalau tak rasa takut tentang azab Allah dan tak mendorong kita untuk meninggalkan maksiat dan untuk beramal soleh, bacalah Al-Quran, tengok azab Allah.
Maka bila tahu azab Allah dan yakin, keyakinan membawa kita takut pada azab Allah dan mendorong untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan tinggal Al-Quran. Sebab tu saya nasihatkan, bacalah Quran terjemah. Saya sekarang pun musim PKP, saya suruh anak-anak saya baca Quran terjemahan. Paling-paling kurang ada yang dia faham, okey, dapat faedah. Yang tak faham tak apa. Bukan semua ayat Quran perlu baca tafsir. Ada ayat yang simple je, kita baca terjemah kita boleh faham. Kalau seorang itu malah bekerja untuk menafkah family, itu tanda apa Ustaz? Dia malah bekerja untuk menafkah, sebab jawapannya sebab dia tidak faham agama. Kalau dia faham agama, dia akan faham tanggungjawab dia. Kalau dia tahu kenapa dia dicipta oleh Allah, dia tahulah tanggungjawab dia ada kepada Allah, kepada keluarga, kepada masyarakat. Jadi semua ni punca dia tak faham agama. Puncanya dia jauh daripada Al-Quran. Tidak ada jalan pintas untuk selesai masalah ni kecuali dia balik kepada Allah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran saja yang boleh menyelesaikan semua masalah dan menjadikan manusia yang terbaik. Hanya Al-Quran. Jadi baliklah kepada Al-Quran. Adakah mengeluh masalah kepada manusia itu dianggap seperti tidak bersyukur? Kadang-kadang sunnatullah, kadang-kadang fitrah manusia, iman kita lemah, kadang-kadang kita mengeluh. Jadi kata ulama, kalau mengeluh sekali-sekala sebagai fitrah, sebagai proses kita nak belajar tak apa. Tapi jangan jadi kebiasaan. Sikit-sikit mengeluh, aduh, sakit, panas. Kalau selalu mengeluh, itulah tanda kita tak reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, zaqa ta'mal iman, akan merasai nikmat kemanisan iman siapa ni? Man radya billahi rabba, siapa yang reda Allah sebagai Tuhannya. Apa maksud? Dia reda Allah sahaja sebagai Tuhannya. Maknanya kalau dia reda Allah sebagai Tuhan, bukan ketika Allah bagi nikmat saja dia setuju dengan Tuhan. Tak. Ketika Allah bagi musibah pun dia reda. Ini pasti ada hikmah dan ada nikmat di sebalik itu. Jadi bila dia reda dengan semua takdir Allah, dia akan rasa kemanisan iman. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Bila mengeluh, macam saya bagi tahu tadi, ingatlah kisah-kisah para nabi, para salafus salih dahulu. Ingatlah bagaimana mereka diuji lagi teruk. Jadi bila kita ingat ujian orang dahulu lagi teruk, baru kita rasa, ya Allah, kecilnya ujian aku, menjadikan kita orang yang bersyukur dan kita tak akan mengeluh. Yang kedua, kenapa nak mengeluh? Mengeluh tak boleh selesai masalah. Mengeluh ni kerja syaitan. Syaitan nak sangat. Syaitan nak sangat. Dalam satu ayat Allah kata, syaitan nak sangat apa? Kita duduk dalam keadaan kesedihan. Mengeluh je, itu kerja syaitan. Supaya apa? Supaya bila kita sedih, selalu mengeluh, ibadat kita tak sempurna, ibadat kita tak khusyuk. Itulah target dia. Itulah target dia. Jadi jangan layan tipu daya syaitan yang suka yang nak kita selalu mengeluh dan bersedih. Kadang-kadang rasa malas beramal. Macam mana nak hilangkan rasa malas? Ulama kata salah satu cara terbaik untuk menghilangkan rasa malas, rasa berat beramal ialah pertama, ingat kematian. Nabi pun sebut kan, orang yang paling cerdik orang yang selalu ingat mati. Okey? Kalau ingat mati tak terkesan juga, tengok orang nak mati. Dengar je ada orang sakit nazak ke, pergi tengok. Tapi sekarang tak boleh lah. Pergi tengok orang tengah nazak tu. Kalau tak berkesan juga, pergi ke kubur. Sekarang boleh pergi kubur kan? Sebab pergi kubur tak akan bersentuh dengan orang. Minta izin pada polis, saya nak pergi kubur. Kalau dia tak bagi, tanya, kenapa tak bagi? Bukan nak jumpa orang pun, bukan nak bersalah dengan orang. Pergi ke kubur. Itulah tanda hati kita dah sangat keras. Sampai kena pergi ke kubur. Pergilah ke kubur. Kalau orang macam Osman pergi ke kubur menangis. Nabi pun selalu pergi ke kubur dan menangis. Maka orang macam kita lagi kena pergi ke kubur demi untuk lembutkan hati kita dan nak hilangkan rasa malas. Yang keempat, soalan seterusnya, jika tidak bertahajud adakah termasuk golongan tak bersyukur? Lebih kuranglah sebab Allah sebut sifat orang bertakwa ialah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa juga orang yang bersyukur. Apa sifatnya?
mereka sedikit sekali tidur dan mereka banyak solat tahajud, solat malam. Dan di hujung tu waktu sahur dekat-dekat subuh, wabil ashari yastaghfirun, mereka minta ampun lagi. Jadi tahajud adalah salah satu tanda ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan Nabi pun sebut, Nabi solat malam sampai bekat kaki sebab apa? Nak minta ampun. Bukan Nabi tak ada dosa, tapi afala akunu abdan syakura, aku nak menjadi orang yang bersyukur. Jadi salah satu cara bersyukur ialah bangun malam. Nikmat kita tidur dah 50 tahun. Syukurlah nikmat tidur dengan nyenyak. Sekarang kurang ke tidur dan tukar kepada nikmat yang lagi nikmat, iaitu nikmat beribadat pada Allah di waktu malam ketika orang lain tidur. Dah. Infak terbaik ialah sembunyi. Tapi kadang-kadang apabila kita mengendalikan infak kerana kita tunjukkan bukti dengan gambar-gambar dan video, contoh kepada grup WhatsApp, boleh ke? Allah sebut dalam Quran surah Baqarah, in tubdus sadaqat fani imma hiya. Sekiranya kamu tunjukkan sedekah kamu, fani imma hiya, maka dia adalah baik. Bila tu? Kata ahli tafsir, bila tunjuk sedekah baik? Bila tunjuk tu mendorong orang lain untuk bersedekah. Tapi kalau tunjuk menyebabkan kita riak, tak baik. Ataupun tunjuk kita tunjuk 10 kali, tak ada seorang pun terdorong, maka tak payah tunjuklah. Tapi Allah sebut pilihan yang lagi baik apa dah? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu bagi pula pada fakir miskin dalam keadaan sembunyi, fahuwa khairun, dia lebih baik daripada zahirkan sedekah. Okey? Jadi soalan tadi, kalau kita tunjuk sebagai bukti pada penginfak, sebenarnya pandangan saya, kalau penginfak tu ikhlas, kalau dia infak dengan ikhlas, dia tak perlu pada bukti. Sebab bila dia bagi duit dengan ikhlas, Allah dah catat pahala tanpa dia tengok bukti. Jadi apa perlu dia nak bukti sebenarnya? Kalau dia ikhlas kerana Allah, Allah dah tahu. Nak puaskan hati, itu ada makna hati dia belum ikhlas. Bila dia ikhlas dan Allah dah tahu, cukup. Sampai tak sampai, dia dapat pahala dah. Jadi sebenarnya apa perlu dia tahu? Kalau dia nak tahu juga, nak bukti, minta maaf saya cakap, kalau kita bagi ikhlas, jangan kadang-kadang nak minta bukti, kadang-kadang menyusahkan orang yang menguruskan sedekah tu. Kena ambil gambar, kena post apa semua kan. Kadang-kadang kawan tu banyak hal kan. Jadi kadang-kadang kita asalnya ikhlas, tapi akhirnya menyusahkan orang. Sebab tu kita terima kasih kepada yang menguruskan sedekah tu. Sebab kamu tulus sampaikan, aku dapat pahala. Kamu tak bukti pun tak apalah. Bahkan aku nak ucap terima kasih, bukan sebab kamu buktikan, tapi sebab jasa kamu, pahala sedekah aku dapat. Okey? Tapi kalau orang nak juga, kita bagi pihak yang menguruskan, bagilah gambar. Bagilah gambar. Bukan gambar kita. Gambar barang tu telah diagihkan. Jangan pula riak. Ni sedekah ni yang pak cik bagi, saya dah uruskan. Alhamdulillah, sebab saya urus, semua settle. Itu jadi benda lain lah. Jadi kalau orang minta juga bukti, itu masalah dia lah. Tapi yang terbaik, orang yang infak jangan minta bukti. Tapi kalau dia minta juga, kita sebagai pengurus, kita bagilah bukti. Tapi jangan sampai kita riak pula, ini sedekah ni saya yang uruskan. Wallahualam. Dah. Okey. Siapa yang belum beli pen drive yang mengandungi rakaman video dan audio, suara dan gambar sekali, macam saya mengajar sekarang lah, iaitu semua juzuk 30 dan surah Al-Fatihah. Jadi sementara PKP ni, kita ada masa kat rumah, banyak masa kat rumah, anak-anak pun ada, pasanglah ni. Bila-bila masa, pagi, petang, siang, malam, dan tak perlu internet pun. Jadi sambil memasak boleh, sambil kemah rumah boleh, sambil apa-apa je, kita sambil mendengar boleh. Tapi yang terbaiknya, nak dengar tafsir ataupun tadabbur Al-Quran, berhenti buat kerja lain, fokus. Sebab ini kata-kata Allah, jangan 2 in 1. Nak bercakap dengan orang, bolehlah 2 in 1. Tapi kalau nak faham ayat Allah, fokus. Allah kata, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila Al-Quran dibaca, hendaklah diam dan dengar dan fokus dan hayati. La'allakum turhamun. Semoga dengan kamu fokus, kamu perhati, kamu faham, kamu amal, semoga turhamun, kamu dapat rahmat Allah daripada Al-Quran tersebut. Wallahu alam. Harga dia 150 Siapa nak boleh kontak melalui
Izdiharuddin, insya-Allah. Okey, cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.